Selamat petang, salam sejahtera. Selepas PRU 15, ramai yang menjangkakan UMNO akan tersembam, UMNO akan terkubur, UMNO akan terbubar. Apa pula pendapat kamu semua sebelum saya teruskan ulasan yang panas pada petang ini, iaitu adakah UMNO dan PAS akan bergabung semula? Adakah UMNO akan mengkhianati Anwar Ibrahim? Sebelum itu, anda tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini dan tinggalkan komen kamu. Adakah UMNO perlu bekerja sama semula dengan PAS bagi memastikan daya hidup nyawanya dikembalikan semula? Kerana baru-baru ini beberapa pemimpin daripada PAS mula bersuara tentang kerjasama dan tentang apa yang dikatakan sebagai membina semula UMNO. Terkini, apabila seorang pemimpin PAS sendiri, iaitu Nik Abduh, mengatakan bahawa UMNO perlu bekerjasama dengan PAS untuk bangkit. Apa komen kamu semua, terutamanya bagi mereka yang mungkin penyokong UMNO? Adakah anda bersetuju dengan cadangan Nik Abduh ini supaya UMNO bekerjasama semula dengan PAS? Namun demikian, pada pemerhatian saya selepas lebih kurang 4 tahun memerhatikan MN bersama dengan PAS dan UMNO ini, seakan-akan PAS ini terlalu banyak bermain kolam. Dia bermain dengan Bersatu, dia bermain juga dengan UMNO. Ini menyebabkan UMNO sendiri keliru. Apa kedudukan, apa status sebenar PAS? Adakah PAS mahu bekerjasama dengan UMNO atau tetap bekerjasama dengan Bersatu? Kerana kita pun tahu Bersatu di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin sudah mengeluarkan beberapa kali kenyataan bahawa mereka tidak akan bekerjasama dengan UMNO. Begitu juga dengan UMNO telah pun memberikan ketegasan bahawa mereka tidak akan bekerjasama dengan pengkhianat Bersatu. Kerana bagi UMNO, orang yang ada di Bersatu itu sebenarnya kebanyakannya asalnya datang daripada parti UMNO sendiri. Kita boleh berkatakan bahawa Bersatu itu sebenarnya adalah pecahan, serpihan besar daripada UMNO. Kebanyakan pemimpin Bersatu itu sebenarnya datang daripada UMNO. Jadi, kalau UMNO bekerjasama dengan Bersatu, makna kata mereka bukan membentuk benda yang baru, tetapi mereka sebenarnya membentuk UMNO 2.0. Namun demikian, ada beberapa isu yang sering kali diputarkan, yaitu kenapa PAS seakan-akan bermain dua kolam. Dua-dua pun dia mau ambil. Pertama, nak bersama dengan UMNO. Kedua, nak bersama pula dengan Bersatu. Alasannya hanya satu, yaitu menyatukan ummah. Hari ini, seorang pemimpin PAS berkata UMNO perlu bekerjasama dengan rakan gabungan parti itu untuk bangkit selepas merekodkan keputusan terburuk dalam PRU 15 baru-baru lalu. Ahli Jawatan Kuasa Kerja AJK PAS Pusat, Nik Abdul Aziz berkata, parti itu lebih mendahului yang lain dalam komitmennya untuk Islam. UMNO masih dua kumpulan. Kumpulan mana yang akan memimpin nanti, saya konsisten mengajak mereka untuk bersama PAS membina negara, kata beliau. Antara pantang saya, kata Nik Abdul, masuk campur urusan orang ataupun masuk urusan dalaman orang, katanya di Facebook. Selepas PRU 15, UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH membentuk kerajaan perpaduan bersama gabungan parti lain. Sebenarnya pada pendapat saya, ini mungkin hanya satu kebiasaan yang kita dengar. Tapi sebenarnya kerajaan yang dipimpin Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ini bukanlah kerjasama antara UMNO sahaja. Ianya harus diubah daripada perspektif cara menyebutnya. Ia sepatutnya dikatakan sebagai kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim dan bukan kerjasama semata-mata dengan UMNO, tetapi dengan GRS, GPS dan juga Barisan Nasional.
UMNO tidak bekerja sama dengan Perikatan Nasional pada PRU 15 dan hanya memenangi 30 kerusi berbanding gabungan itu yang memperoleh 74 kerusi. Yang menjadi persoalan ialah kalau itu dianggap sebagai puncak kekalahan, coba kamu jawab soalan ini. Kalau Barisan Nasional bekerja sama dengan Perikatan Nasional yang ada PAS dan bersatu, berapakah kerusi yang akan ditandingi oleh UMNO? Itu persoalannya. Saya nak tanya sekali lagi. Berapakah kerusi yang akan ditandingi oleh UMNO, oleh PAS dan oleh Perikatan Nasional? Mahukah Perikatan Nasional memberikan kerusi tradisi UMNO untuk ditandingi oleh UMNO? Ataukah UMNO akan lagi kecil bilangan kerusinya untuk ditandingi? Belum lagi cakap menang. Nak bertanding pun belum tentu lagi boleh mendapatkan kerusi itu. Itulah susahnya apabila UMNO bekerjasama dengan bersatu. Kerana kita tahu mereka semua ini, yaitu PAS, Bersatu, dan UMNO adalah parti berasaskan Melayu Islam. Jadi tentulah lokasi yang mereka ingini, lokasi selamat dimaksudkan ialah pasti menjadi rebutan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya tidak berapa gemar dengan apa yang dikatakan ini. Yaitu kalau Barisan Nasional bekerjasama dengan Perikatan Nasional, Bersatu dan PAS, mereka akan lebih banyak menang, belum tentu lagi. Mungkin silap sikit, silap hari bulan, kerusi pun mereka akan kekurangan sama sekali. Saudara-saudara, sedangkan sekarang pada PRU 15 pun berlaku pergaduhan, dengan tanda petik pergaduhan, pertikaian besar apabila banyak calon-calon Barisan Nasional yang tidak dicalonkan kerana beberapa perkara. Ini kan pula kalau kerusinya sedikit kerana ada pertembungan ataupun mengelak pertembungan antara Bersatu dan PAS. Agak-agak nanti siapa yang tidak boleh bertanding. Itu persoalan besar. Saudara Nick Abduh yang juga bekas ahli Parlimen Bacok berkata, UMNO sudah melakukannya sebelum PRU 15 dengan bersama PAS dalam Mufakat Nasional MN. Namun kita pun tahu sebelum PRU 15, UMNO pun berusaha juga menghidupkan MN. Tetapi PAS sendiri yang telah memilih bersama dengan Perikatan Nasional. Katanya, bagaimanapun salah faham berterusan yang gagal diselesaikan memalapkan MN dan hubungan PAS dengan UMNO. Segala salah faham boleh diselesaikan. Kemenangan besar bukan dengan membunuh, tetapi dicapai dengan perdamaian, kata Nick Abduh. Politik negara telah menzahirkan pelbagai kepelikan, kata beliau. Ini bermaksud tiada yang mustahil dalam politik. Biarlah kalau mulut kuat sembang, jangan pula muka yang tersembam, katanya. Sementara itu, Nick Abduh berkata jenama Barisan Nasional BN terlalu lama dan perpecahan dalam parti itu merupakan dua faktor kekalahannya pada PRU 15. Beliau berkata, BN tidak menarik berbanding PN dan PH yang lebih muda serta baru. PH dan PN lebih kuat untuk menarik pengundi baru. Tua adalah kejatuhan. Kedua faktor di atas adalah sunnah dan aturan Allah dalam jatuh bangun hidup manusia, katanya. Adakah dengan kata ini atau dengan isyarat ini, Nick Abduh sebenarnya ingin memberitahu bahawa Barisan Nasional perlu dibubarkan? Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.